Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Numaisah Balkis binti Muhammad Nurizi. Hari ini kumpulan saya ingin membentangkan sistem bekalan air di rumah kediaman. Ahli kumpulan kami mempunyai 4 orang iaitu Darshan Amir Haikal, Nur Nabila dan juga saya Numaisah Balkis. Sistem bekalan air. Sistem bekalan air mempunyai dua iaitu sistem terus dan sistem tak terus. Sistem terus ialah sistem saliran air dari meter air terus kepada kelengkapan rumah seperti paip dan tangki air. Sistem tak terus ialah menyalurkan bekalan air dari tangki simpanan air ke kelengkapan air rumah yang lain melalui paip agihan. Digunakan sebagai paip perkhidmatan, paip agihan, paip sistem paip pengaliran air buangan. Di sini kita ada dua gambar aja iaitu sistem terus dan sistem tak terus. Yang seterusnya ialah paip sistem bekalan air. Paip perhubungan menghubungkan paip utama dengan meter air. Biasanya batang paip diperbuat daripada besi bergalvani iaitu BG. Paip perkhidmatan membekalkan air daripada tangki simpanan, menghubungkan meter air ke tangki simpanan dan sinki dapur. Biasanya batang paip diperbuat daripada besi bergalvani iaitu BG. Paip agihan mengagihkan air dari tangki simpanan air kepada kelengkapan perpaipan di dalam rumah seperti pilih-pilih sinki cuci, alat mandian hujan dan tangki simbah. Seterusnya ialah paip limpah, menyalurkan limpahan air dari tangki simpanan jika injap berbola yang mengawal paras air tidak berfungsi. Disambungkan pada sinki simpanan air dengan jarak kira-kira 50 mm atas paras air penuh. Paip cuci, menyalurkan air kotor keluar dari sinki simpanan air semasa kerja mencuci tangki. Paip ini biasanya dipasang pada dasar tangki simpanan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amerika Berazain. Nombor pendaftaran saya iaitu 01 DKA 22F1049. Kali ini saya akan membentangkan iaitu tangki simpanan air. Tangki simpanan air ini terdapat beberapa komponen iaitu injak masuk, pelampung, tutup tangki, paip perkhidmatan, kunci paip, paip cuci, paip agihan dan paip limpah. Kita akan dapat tengok gambar raja yang telah dibentangkan itu. Inilah merupakan komponen-komponen yang terdapat pada tangki simpanan air mengikut gambar raja itu. Fungsi bagi tangki simpanan ini ia bertujuan untuk menyimpan air. Menyimpan air sebelum diagihkan ke kelengkapan perpaipan lain yang terdapat di dalam rumah itu. Okey, tangki simpanan air ini dia terletak di atas rumah dan ia tertutup dengan serapat-rapatnya untuk mengelakkan berlakunya pencemaran terhadap air itu sendiri. Yang kedua, menerima air dari paip perkhidmatan dan dikawal oleh injak berbola serta pelampung. Di sini saya boleh menerangkan iaitu tangki simpanan air ini dapat menerima air ini daripada saluran yang terdapat pada paip perkhidmatan yang akan menyalurkan daripada paip perkhidmatan kepada tangki simpanan dan dikawal oleh injak berbola serta pelampung. Injak berbola dengan pelampung ini ia bertujuan untuk mengawal paras air. Itu saja. Seterusnya, tangki simpanan air itu juga diperbuat daripada bahan kepingan galvani, gentian kaca atau poli. Di sini tangki simpanan air ini, muatan tangki biasanya dapat menampung antara 140 liter hingga 450 liter. Okey, kita akan ke slide seterusnya iaitu tangki simba. Tangki simba ini digunakan untuk menyimpan air pada paras tertentu dan kemudian menyimbahnya melalui paip simba pada tekanan tertentu untuk membersihkan yang ada pada dalam mangkuk tandas itu. Tangki simba adalah sejenis kelengkapan yang terdapat di dalam tandas. Muatan yang tangki simba dapat menampung air biasanya iaitu 9 liter sahaja.
tangki simbol ini biasanya dibuat daripada plastik PVC. Dan di sini juga tangki simbol ini terdapat 3 jenis mangkuk tandas yang biasa. Okey, inilah 3 jenis tangki simbol yang ada. Iaitu yang pertama tangki simbol aras tinggi. Manakala yang jenis keduanya iaitu tangki simbol aras rendah, dan air sekali yang ketiga iaitu tangki simbol automatik. Inilah 3 jenis tangki simbol. Baik, kita akan ke slide seterusnya iaitu fungsi tangki simbol. Sebelum saya nak menerangkan fungsi tangki simbol ini, saya akan memperkenalkan beberapa komponen yang penting dalam tangki simbol. Di antaranya iaitu lengan pelampung, alur masuk, injap berbola, tuas simbol, injap gerendang, alur keluar, nut sesendal, tip sifon, pelampung dan paip limpah. Ini merupakan komponen yang amat penting dalam sistem tangki simbol ini. Baik, kita akan teruskan iaitu fungsi-fungsi setiap komponen di dalam tangki simbol. Yang pertama, paip alur masuk iaitu paip agihan. Fungsi paip agihan ini iaitu membekalkan air itu masuk ke dalam tangki simbol. Yang kedua, paip alur keluar iaitu paip simbol. Fungsi utama dia iaitu menyalurkan air keluar dari tangki simbol untuk menyimbang serta membersihkan mangkuk tandas. Yang ketiga, paip limpah. Fungsi dia iaitu menyalurkan air keluar dari tangki simbol jika berlakunya kerosakan pada injap berbola ataupun dikenali sebagai pelampung. Yang keempat, injap berbola. Injap berbola ni yang bertujuan untuk mengawal kemasukan air ke dalam tangki simbol. Yang kelima, pelampung. Pelampung yang disebutkan tadi, pelampung dia fungsi utamanya iaitu mengawal aras air. Nombor 6, injap gerendang. Injap gerendang ini bertujuan untuk mengawal air itu masuk ke tiup sifon. Apabila tiup itu ditarik, maka injap gerendang itu akan ditarik naik dan membenarkan air dalam tangki simbol itu masuk ke dalam tiup sifon untuk menyumbang bangkuk tandas. Nombor 7, tool tarik ataupun tangkai pelepas. Tool tarik ini dia terdapat di luar tangki simbol. Apabila mangkuk tandas perlu dicuci, maka tool ditarik untuk menyumbang air. Sebagai contoh, tool yang terdapat di luar tangki simbol itu kan, untuk tarik. Sebagai contohnya, jika kita tarik tool, maka dia akan tarik injap gerendang. Injap gerendang tu akan ditarik bersama tool tarik tu kan. Dia akan melepaskan air daripada tangki simbol masuk ke tiup sifon dan akan membersihkan ataupun menyimbang bangkuk tandas. Itu saja. Nombor 8 yang terakhir iaitu tiup sifon. Tiup sifon ni yang dikatakan itu tadi bermaksud yang bertujuan untuk menyalurkan air ke paip simbol. Itu sahaja. Okey, sekarang kita teruskan dengan proses simpan. Selepas menggunakan tandas, tarik tool simbah, plat tertebur dan injap gegondong akan dinarik naik. Sebaik saja plat tertebur dan injap gegondong naik, air akan mengalir masuk melalui lubang-lubang pada plat tertebur ke ruang kosong tiup sifon. Sebaik saja aras air di tangki menurun, pelampung juga akan turut menurun dan menyebabkan injap berbola terbuka semula dan air akan mengalir masuk semula ke tangki simbak secara automatik. Kedudukan injap berbola perlu dilaraskan supaya air dalam tangki simbak tidak melebihi paras paip limpah dan melimpah keluar. Paras air yang terlalu rendah dan kekurangan air menyebabkan tangki tidak dapat melakukan proses simpan. Sekarang kita teruskan dengan pilih air. Pilih ialah alat yang berfungsi mengawal pengaliran air keluar di hujung batang paip. Paip pilih diperbuat daripada
Pertamanya adalah bahan loyang iaitu campuran logam kuprum dengan zinc. Yang keduanya adalah disalut dengan kromium. Selepas itu adalah PVC. Terdapat dua jenis pili yang biasa digunakan iaitu pili jenis berbibit dan pili jenis bertiang. Pili jenis berbibir biasanya dipasang pada sinki dapur dan tap mandi. Dan lepas itu adalah jenis pili air. Jenis pili air ada dua jenis iaitu pili berbibir dengan pili bertiang. Pili berbibir mempunyai alur air masuk yang mendaftar. Pili berbibir juga digunakan di tap mandi, sink dapur dan kelengkapan di luar rumah. Manakala pili bertiang mempunyai alur air masuk yang menegak. Biasanya pili bertiang ini dipasang di lubang khas sama ada di tap mandi atau besen cucu jenis tembiga. Assalamualaikum, nama saya Nurul Nabila binti Razlain, nombor metrik 01 DKA22F 1051. Jenis paip dan penyambungan paip. Besi paip bergalvani. Diperbuat daripada keluli bersadu zinc. Saiz yang biasa digunakan di rumah ialah 13 mm dan 20 mm dengan panjang 6 meter. Hujung paip biji diulir untuk penyambungan dan pemasangan. Grade A, ketebalannya nipis, kod warnanya perang, kegunaannya paip limpah. Untuk grade B, sederhana, kod warnanya biru dan kegunaannya paip agihan. Grade C, ketebalannya tebal, kod warnanya merah dan kegunaannya paip perhubungan dan paip perkhidmatan. Jenis paip PVC digunakan untuk paip agihan, paip cuci dan paip limpah. Ia ringan dan mudah dikendalikan dan permukaan bahagian dalam yang licin, tidak sesuai untuk menyalurkan air panas. Paip PVC terdapat dalam jenis nipis dan tebal. Jenis paip poli HDPE berwarna hitam dan ringan, tahan karat, elastik, liat dan boleh dilentur. Saiz ditentukan oleh diameter lubangnya. Paip poli boleh dipotong dengan menggunakan pemotongan paip PVC atau gergaji. Bahan untuk penyambungan paip di sini menunjukkan perbezaan antara paip, gambar ni menunjukkan perbezaan paip bergalvani, PVC dan poli. Tapi fungsinya sama. Soket sama, fungsinya menyambung paip dan alatan kelengkapan yang sama diameter. Untuk soket pengecil, fungsinya menyambung batang paip yang tidak sama diameter. Selain itu, T sama fungsinya membuat sambungan paip bercabang yang sama diameter pada sudut 90 darjah kepada paip utama dan paip perkhidmatan. T pengecil, fungsinya membuat sambungan paip bercabang pada sudut 90 darjah kepada paip yang berlainan diameternya. Siku 90 darjah sama, fungsinya digunakan untuk mengubah arah sambungan batang paip yang sama diameter pada sudut 90 darjah. Siku pengecil digunakan untuk mengubah arah sambungan batang paip yang tidak sama diameternya. Puting heksagon menyambung dua jenis penyambung atau alat kelengkapan perpaipan yang sama diameternya. Penyuai soket PT penyuai soket PT ni hanya ada dalam bentuk PVC sahaja. Menyambung paip PVC kepada kelengkapan paip. Palam
untuk menutup hujung paip atau hujung T yang tidak digunakan. Soket penjodoh untuk menyambung paip yang sama diameternya tanpa memusingkan paip yang sedia ada. Untuk penyuai soket injap, fungsinya menyambung paip yang berlainan jenis. Untuk niap pengunci fungsinya digunakan untuk mengetatkan sambungan paip seperti pada sambungan tangki. Sekian, terima kasih.